Ombak. Kerana jiwa bersih seperti cermin dan air yang mengalir sehingga kan dunia ini menjadi bersih. So, bila bayangkan masyarakat Muslim yang ada 2,000 juta, wakil haji 4 juta. Sikit saja, berapa persen saja. Tetapi 4 juta ini mendoakan kita. Allah. Dan akhirnya Alhamdulillah, malaikat pun berkata kepada mereka, walaka bimithli. Maknanya kamu pun akan dapat macam kata doa kepada kita. Dan akhirnya masyarakat ini terbina di atas yang pertama ibadat, yang kedua dia penyucian jiwa, dan yang ketiga imarah, dan ada kepada Adil Adha yang penuh dengan ibadat yang luar biasa. Baik, itu satu perkara yang saya tak pernah dengar orang-orang itu, kerana akan timbul daripada orang miskin rasa tak puas hati pada orang kaya yang bakhil. Ya. Jadi sebab itu tuan-tuan dan sekalian, mesti libatkan diri Ustaz dalam ibadah korban. Tak ada reason kalau mampu. Luar biasa. Bahagian pun ada kan Ustaz? Betul, luar biasa. Ibadah korban ni kalau kita laksanakan, dia mampu kita wujudkan food bank, kita wujudkan freezer, dia boleh dinilaikan. Sebab di dalam fatwa terbaru wilayah, golongan fuqara boleh menjual tulang-tulang dan kulit untuk keperluan ini sudah diwartakan. Ya, sebab kita tengok dari segi kajian secara kasar, pembaziran berlaku pada kulit dan tulang lebih kurang 14 juta. Masya Allah, 14 juta? Ya, tulang dengan kulit saja? Ada nilai. Kalau kulit kambing, dia boleh buat kerepek tau. Keripik? Ya, saya pun tak kulit kambing? Ya. Boleh saya rasa juga? Saya pun tak tahu, tapi kena pergi ke kawasan-kawasan pendalaman. Dia ada. Kreatif. Jadi maknanya kita melihat ibadat, sebab tu Tuhan menyebut ibadat haji ni ada manfaat linnas. Dan akhirnya Saudi memperoleh kekayaan yang luar biasa. Rakyat dia, pemandu teksi mempunyai pendapatan yang tinggi, hotel mempunyai pendapatan yang tinggi. Begitu ibadat korban, kalau kita melihat daripada pandangan duniawi, bukan hanya kepada ibadat, kita mampu menjana pendapatan daripada hasil dari raya dikumpul. Mungkin golongan fuqara itu kalau ada fatwa yang daripada Malaysia mengizinkan mereka menjual daging-daging, ada pendapatan dan akhirnya boleh membantu kehidupan mereka. Itu satu perkara yang baru, boleh jual tulang dan juga kulit bagi orang yang fukara. Fukara saja, orang kaya tak ya. Baik Ustaz, seterusnya itu kita cerita satu bahagian dengan ibadah kurban. Betul. Ada satu bahagian lagi cerita tentang Nabi Ibrahim AS. Subhanallah. Dan banyak, kita kata banyak ujian yang Allah timpakan. Apa kalau kita kata dalam banyak-banyak penceritaan Nabi Ibrahim dan dengan ujian ini banyak diceritakan, tapi kalau boleh kita terangkan kepada penonton yang mana yang paling penting ataupun paling besar kepentingan ataupun kaifiat daripada kita, silakan. Saya melihat Nabi Allah Ibrahim ini adalah satu sistem. Ia bukan seorang individu yang bergerak untuk individu. Ia adalah satu insan yang dilantik oleh Allah yang disebut dalam Al-Quran, Inna Ibrahim kana ummatan. Dia adalah ummah yang bergerak versi ummah, yang ada legasi dia. Legasi dia cukup besar sehingga dia berdoa satu doa yang luar biasa yang perlu kita mengikuti doa Nabi Allah Ibrahim. Rabbi ja'alni lisana sidqi fil akhirin. Ya Allah, Tuhan jadikan aku sebagai petunjuk, role model untuk generasi akan datang, supaya nama aku disebut dengan kebaikan. Sampai sekarang nama dia baginda dalam kisah. Kalau dia meninggalkan satu sistem kerangka ibadat yang bersifat luar biasa, ibadat haji, dan meninggalkan ibadat korban, dan meninggalkan satu perjuangan yang Allah Ta'ala jadikan dia sebagai pemimpin yang luar biasa. Wa idza batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahu qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Jadi apabila Allah Ta'ala uji dia dengan beberapa ujian, di antara ujian yang dia korban anak dengan tinggal isteri, dengan buat Kaabah dan sebagainya, dan dia perform. Bila dia perform, fa'atammahu, Allah nanti dia jadi pemimpin. Kaedah itu yang dibuat dalam kepimpinan, leadership. Bila kita mampu melaksanakan tugas yang baik, kita layak jadi pemimpin. Dan konsep itu ditinggalkan kepada kita. Jadi pengorbanan Nabi Allah Ibrahim ini, dia bukan dalam bentuk individu, tapi dia telah membina satu gagasan yang boleh dicontohi oleh semua manusia, termasuk golongan bukan Islam. Dia sebut pengorbanan membina sebuah muasasah dan negara yang mempunyai kelestarian sampai sekarang ini. Ya, itu luar biasa Nabi Allah Ibrahim. Dan kajian ada tentang Nabi Allah Ibrahim, tentang bagaimana sifat kepimpinannya, sifat kesabarannya, sifat halimnya, sifat pandang jauh, yang mendoakan bumi Mekah dengan pertanian, ada kurmanya, yang kita melihat bilioner lahir daripada kurma-kurma yang ada di tanah Saudi. Itulah bukan sahaja tanah Saudi ini jadi kaya,
Bahkan pemain-pemain bola juga semua ke sana sekarang. Semua ke sana menunjukkan tanah itu barakat. Benar, Dia, benar. dia menjadikan, tapi tanah itu bukan tanah macam Malaysia. Kalau kita pergi padang pasir, tetapi barakat yang kita rasa tersebut, ketenangan yang luar biasa. Benar, Ustaz. Dan Allah Ta'ala jadikan hati-hati orang beriman rindu ke sana. Allahu Akbar. Yang tu tentang tanah suci, Ustaz. Ya. Satu lagi sekarang ni ungkapan baru, generasi baru dia kata we should have fun during the Aidil Adha period. Jadi kita kena sedikit ada sambutan dan sebagainya. Mungkin juga dia bagi tahu ni baru-baru ni la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Ya. ataupun la ikraha fid din. Dia ada paksaan agama, saya nak berhibur hari-raya raya. Agama anjurkan bagaimana untuk seorang itu menyambut ataupun mengimarahkan hari raya Aidil Adha pada esok hari lah walaupun dah masuk. Ya. Bagaimana Ustaz sini? Secara kita memang kena bergembira dan makruh kita menangis. Dan tidak disyaratkan menziarah kubur pada hari raya, sebab kata Rasulullah ini adalah hari ayyamul akli wa syurbi wa dzikrillah. Hari kita makan, memang kena makan dan diharamkan puasa sampai hari keempat. Enjoy lah. Tetapi enjoy kita ni mesti ada zikrullah, Benar. yang mana makanan diikat dengan Allah Azza wa Jalla supaya ada kelestarian. Hubungan kita bila tidak ada hubungan dengan Allah, dia akan jadi tanah seperti makhluk yang lain. Tapi bila kita berhubung dengan Allah, kegembiraan kita tu ada makna kepada kesenian. Kita ada qasidah, ada nasyid. Kita berhibur, kita pun berhibur mesti kita mengiring kepala, itu benda yang baik. Kita menziarahi, kita makan dan minum, itu adalah represent kepada makna hiburan. Tetapi jangan melampau, kerana melampau ini dia akan membawa kepada kelalaian, dan kelalaian akan membawa kepada keruntuhan. Negara yang mempunyai kelalaian yang tinggi akhirnya tidak produktif rakyatnya. Dia menjadi negara yang lalai, tidak berfungsi. Sebab itu hari raya ini mengumpulkan kegembiraan. Kita jangan, tapi kita di Malaysia ni suka juga nasyid-nasyid kita semua lagu nangis. Jadi tentera pun teriak. Sepatutnya bila kita raya, kita lagu yang pasal-pasal lagu gembira, janganlah pasal yang kita tak bertemu dengan ibu bapa semua menangis dan sebagainya. Akhirnya dia menafikan makna kegembiraan. Jadi pasal lagu-lagu yang memberikan kita lebih bersemangat untuk more, orang kata apa, proaktif. Baik. Saya sebagai kata Ya. adalah Ya. besok ni ada orang kata kadang-kadang kita tertukar dengan Aidilfitri. Nak makan dulu ke, nak pergi semayang terus ke, nak mandi pukul berapa, macam mana Ustaz? Ya. Ataupun pesanan terakhir supaya kita besok ni tak kalut, silakan Ustaz. Pesanan ni dia kena menyeluruh, sebab sebenarnya kita hari raya Aidil Adha kena makan selepas sembahyang dan juga khutbah, tetapi disebabkan cara sembahyang kita tu tak begitu mengikut kepada sunnah dan juga yang diterangkan oleh imam-imam mazhab kita. Sebab tu kita lepas sembahyang subuh, kita duduk masjid 15 minit dan masuk waktu duha kita sembahyang. Jadi sembahyang 10 minit dengan khutbah. Pukul 8 habis lah. Ya. Boleh kita sarapan sampai sedap. Tapi sekarang ni 8:30 baru sembahyang. Ya. Habis khutbah apa salah saya Betul. Jadi bagi saya tidak masalah makan dulu, kerana sistem kita tak ubah lagi untuk cara sembahyang. Kalau kita boleh ubah sistem, start sembahyang 7.30, habis semua 8 boleh kita makan selepas. Sebab kami di Mesir kita makan selepas. Sebab kita subuh sembahyang hari awal. Kita sekarang ni semua 8.30. Benar. So 8.30 makan habis semua 9.30. Kalau tak makan sebelum ke 9 tak bagus untuk kesihatan kita. So dalam kaedah usul fiqh disebut al-karahah tazulu li ajal hajah. Makruh itu gugur kalau ada keperluan. So keperluan kita untuk makan awal, so makan lepas tu sembahyang raya terlambat. Baik. Saya tu dia. Banyak lagi sebenarnya yang kita nak bincangkan. Saya nak minta pendapat banyak lagi tapi masa mencemburui kita. Jadi kita terus nak ke segmen